Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada tempat air atau bekas yang di dalamnya berisi air. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Dengan kedua tangannya itu beliau mengusap wajahnya seraya berucap, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakrat, iaitu sakit akibat kematian. Ini peristiwa saat Nabi nak wafat. Nabi sakit, Nabi nak wafat, Nabi dah terbaring dah. Dan masa tu keadaan fizikal Nabi pun daripada berisi dan semakin lama semakin kurus, dan Nabi sakit. Bila sampai hari yang sakit Nabi semakin teruk, sampai hari Nabi nak wafat, Nabi rasa semakin sakit. Nabi minta dengan Aisyah bawakan dia sebekas air. Kemudian Nabi celup tangan dalam air tu, Nabi sapu dekat muka, Nabi pezan. Beberapa kali Nabi buat macam tu, Nabi sapu kat muka, Nabi pezan. Beberapa kali Nabi pengsan kerana sakitnya sakratul maut. Dan akhirnya ketika ada satu ketika tu Nabi celup tangan dalam bekas air tu, kemudian Nabi sapu. Nabi kata apa? La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Nabi kata tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian ini ada sakarat. Sakarat ni maksudnya sakit kematian. Itu maksud sakarat. Lepas ni kalau orang tanya sakarat ni apa dah? Sakarat ni sakit kematian. Semua orang akan menghadapi sakitnya kematian. Hatta orang Islam yang mukmin, Nabi sebut Allah akan mempersulitkan kematian dia. Allah akan menyusahkan kematian dia. Bukan memudahkan, menyusahkan kematiannya. Tetapi orang yang bukan Islam, kematian dia dimudahkan. Terbalikkan dengan pemikiran orang Melayu, betul tak? Orang Melayu fikir apa? Kalau orang Islam susah mati, mulalah panggil hujung kampung, tolong buka bumbung, tolong buka semua tingkap. Ini berapa ekor hantu raya nak terbang keluar ni? Dia mula macam tu lah pemikiran. Memang tak dinafikan dari segi perubatan, memang ada sedikit. Kalau yang jenis duk membelah ni memang ada sedikit gangguan ketika dia nak mati. Tetapi cerita yang sebenarnya yang kita kena pegang, orang Islam, orang mukmin, Allah akan mempersulitkan kematiannya. Dia akan sakarat lama, dia akan nazak lama. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang 2 jam, ada yang sejam, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Mengapa? Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa dia, sehingga tidak ada dosa yang berbaki pada diri dia. Dengan menyusahkan kematiannya, apabila dosa semua telah habis, diampunkan oleh Allah dengan memberi sakit, memberi susah pada kematian, barulah dia akan meninggal dunia. Orang mukmin. Lepas ni jangan duk anggap susah mati banyak dosa. Tak, susah mati Allah Ta'ala nak ampunkan dosa. Yang nazak lama tu, yang nazak lama, mata duk tengok atas, mulut tengah duk penyawa huk kan. Jangan hutan susah mati ni berapa ekor kat dalam perut ni. Jangan tuan-tuan, jangan. Walaupun benda tu betul, jangan cakap depan dia, jangan cakap depan ahli keluarga dia. Hormati ahli keluarga, hormati yang sedang menghadapi sakaratul maut ni. Jangan cakap. Walaupun dia tu orang jahat, samseng kampung dusun, kan, tiba-tiba samseng kampung dusun ni apa Syarif Dol kah? Syarif Dol. Contoh kalau ada nama Syarif, minta maaf banyak-banyak lah. Nama Dol pun minta maaf banyak-banyak lah.
Syarif Dol cerita Piramli seduk cerita ni. Contohnya dia menghadapi sakaratul maut, duk pergi di keadaan padan muka samseng kampung dusun sekarang ni susah nak mati, duk main judi sangat. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Tidak ada manusia yang tahu dia ni husnul khotimah ke su'ul khotimah. Tak ada manusia yang tahu kecuali Nabi. Para Nabi kita dah tahu dah kematian Nabi macam mana. Confirm semua husnul khotimah. Tapi manusia macam kita ni kita tak tahu. Dia jahat macam mana sekalipun kita tak tahu. 5 minit akhir kehidupan di dekat dunia, ya Allah aku bertaubat kepadamu, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosaku. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa dia. Dia meninggal seperti seorang bayi, tidak ada dosa. Kita tak tahu. Yang kita nampak hanya kejahatan yang dia buat. Sebab tu jangan menghukum. Kalau kita ni pergi melawat orang yang dalam nazak ni, hormat dia, hormat ahli keluarga. Jangan duk caci, jangan duk maki, jangan duk kata macam-macam. Jaga adab, jaga mulut. Ini yang Nabi ajar kepada kita semua. Ini yang Nabi ajar. Pergi dia, ambil Yasin, baca Yasin tepi dia. Dia ada 2 surah. Ada 2 surah yang boleh dibaca kepada orang yang sedang menghadapi nazak. Yang pertama surah Yasin. Kedua surah Ar-Ra'd, juzuk yang ke-13, juzuk 13. Ini Nabi sebut dalam hadis. Baca surah Ar-Ra'd, baca surah Yasin, agar Allah memudahkan sedikit sakaratul maut dia. Ini tugas kita yang hidup bila tengok orang yang dalam keadaan nazak. Baik, nak ceritakan tentang sakit kematian ni. Kalau nak kata orang yang mati sakit ni banyak dosa, tuan-tuan, Nabi Muhammad wafat macam mana? Sakit. Berapa kali Nabi pingsan, berapa kali Nabi bangun nak pergi tengok sahabat dia dah solat ke belum, Nabi jatuh pingsan. Nabi sakit. Jadi kita tak boleh nak kata yang susah mati, yang mati dalam keadaan sakit ini seorang timah. Tak boleh, dilarang sama sekali. SOP dah tak boleh. Kena husnuzan ketika itu, walaupun di depan kita tu sejahat-jahat manusia dalam kampung. Husnuzan dengan dia, husnuzan dengan Allah. Allah lebih menyayangi dia daripada menyayangi kita. Husnuzan dengan Allah. Ini cara dia, tuan-tuan, cara orang Islam, cara orang mukmin yang ada ilmu. Ini cara dia. Bukannya piduk maki dia, duk geram dengan dia. Ni laknat ni dia. Tak boleh laknat ini, lahanat lahabau semua dah ni. Dulu masa dekat dulu ni duk curi buah rambutan aku. Orang bertanya, berapa biji dah curi? 2 biji lah. 2 biji ya. 2 biji pun nak sebut. Allah Akbar, halal buang lah. 2 biji rambutannya pun halal lah. Kan? Jangan duk cari persengketaan. Sebab manusia yang tidak memaafkan manusia lain, sebenarnya dia menyulitkan kehidupan dia di mahsyar. Sebab apa? Kalau orang dia mati, kalau dia tu sendiri mati dalam keadaan dia tidak memaafkan orang lain, dekat mahsyar esok Nabi kata akan tertangguh dia punya hisab dia. Kerana apa? Menunggu orang tu datang jumpa dia minta maaf. Dia akan susah di mahsyar. Jadi maafkanlah orang lain. Walaupun bukan kita yang salah, tapi orang yang salah, maafkanlah dia. Tak ada kena bayar pun, tak ada kena bayar RM50 ke apa ke, tak ada kena bayar. Maafkanlah dia. Kita berlapang dada. Jangan berdendam dengan manusia lain. Benda ni dia akan menyusahkan kita di kehidupan yang akan datang.